Oke, tes mic semua jelas suara cikgu. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Pagi cikgu. Cak. Kamu nak nampak kat cikgu tadi kan? Kamu nampak ibu cikgu ya. Hai. Good morning everyone. Suruh mandi kan ni ha? Buka kamera semua, tutup mic. Buka kamera, tutup mic. Supaya cikgu nampak muka kamu. Alright. Sekarang ada 29, 28 tu ada cikgu, 26 orang. Okey, sebelum kita mula cikgu mau tengok dulu berapa ramai. Cikgu mau cek setiap kelas dulu. Okey, angkat tangan kelas 4 elit 2. Angkatan 4 elit 2. Cikgu nampak berapa ramai. Oh, ada sini lah, ada. Okey, Ajilisha ada. Good. Lagi 4 elit 2 buka kamera semua, buka kamera. Tutup mic, buka kamera. 4 elit 2 lagi. Mana lagi 4 elit 2? Siapa yang kamera dah sengit ni? Eva, kau nampak kau punya kamera tu sengit? Eva, cikgu nampak kau sengit. Kasih betul macam tu. Okey, good. Okey, siapa lagi 4 elit 2 angkat tangan? Ada lagi? 4 elit 5. Angkat tangan. 4 elit 5. Kamu kena biasakan nama kelas tu. Ini nama kelas. Hani ada. Cikgu nampak. Okey, Daryl ada. Okey, Nurisha, Rohayu. Tak tahu dia pakai nama mak dia Azim. Alright. 6. Elit 6 ada. Kelas murid 6 sini masuk. Muhammad. Si Muhammad satu lagi. Si Mary Kristen ada. Dia pakai akaun bukan akaun dia. Okey, si Azim. Alright. Oh, ni adik-beradik ke kamu ni? Siapa Azim ni? Sebelah tu adik ke kakak? Adik-beradik ke kamu? Buka mic. Cikgu mau cakap sikit. Azim, buka kamu punya mic. Tekan mic kamu. Siapa Azimun ni? Cikgu dah buka mic kamu. Tekan yang merah tu. Kalian tutup mic. Yang cikgu suruh buka mic, siap. Buka mic. Pandai tekan mic. Okay, good. Kamu kelas mana? Adik-beradik ke? Ya. Kakak, satu kelas mana? Cakap cikgu dengar. Cakap siap. 6 elit 6. Oh, tak masuk suara kamu. Tak masuk suara kamu. Sekejap. Nela buka mic. Cikgu mau dengar. Nela buka mic. Tes suara. Oh, sekejap. Cikgu tidak dengar suara kamu, Nela. Kalian dengar suara cikgu kah? Jelas suara cikgu? Kamu jelas suara cikgu? Type di chat kalau jelas suara cikgu. Nela semula. Cuba cakap. Jelas cikgu. Oh, cikgu nak dengar suara kamu, Nela. Sekejap. Oh, dengar suara cikgu jelas. Suara kamu cikgu tidak dengar langsung. Okey, tak apa. Sampai-sampai cikgu adjust suara tu. Okey, kita akan mulakan kelas pagi ni dengan jadual sifir seperti biasa. Siapa yang first time ikut kelas untuk ini? Classmate kita yang ketiga. Dan cikgu masih gabung lagi. Cikgu masih gabung dan kelas ni akan jadwal baru keluar nanti. Untuk makluman, kelas akan berubah maksud dia. Cikgu akan asing selepas ni. Sebab insyaAllah dalam hujung minggu ni akan diedarkan modul pembelajaran ikut kelas tahun 4 lain, tahun 5 lain, tahun 6 lain. Dan belum mungkin minggu hadapan juga akan asing kelas. So kalau kelas hari ini, contoh hari ini jam 7.30 sampai jam 8, cikgu akan ambil setengah jam saja ataupun 40 minit saja. 40 minit untuk tahun 4, 40 minit lagi untuk tahun 6. Okey, cikgu akan asingkan sebab dia punya pembelajaran bahan dia akan berubah selepas ini. Okey, untuk peringkat awal ni awal-awal ni cikgu mau gabungkan dulu sebab cikgu mau fokus kepada asas dulu. Okey, cikgu mau tengok kamu punya asas sampai mana. Dan cikgu mau kamu biasakan dulu untuk guna Google Meet ni. Dan selepasnya kita akan asingkan kelas tu. Alright. Okay, so cikgu boleh lebih fokus terus kepada kamu punya sub pembelajaran masing-masing. Okay, siapa yang first time ikut kelas Meet ni? Ini kali ketiga sehingga cikgu sudah. Siapa yang first time? Hari ini baru pertama kali dia masuk. Sebelum ni tak pernah masuk langsung. Angkat tangan, cikgu mau tanya Pak. Berapa ramai yang first time ikut kelas hari ini? Oh, Surian first time. Okay, Azim. Oh, dorang dua ni first time. Okay, good. Okay, si Daryl pun first time. Okay. Sorry cikgu tak dengar langsung suara kamu. Cikgu pun heran kenapa cikgu tidak dengar suara kamu.
Cikgu mau tes sekali lagi. Hani buka mic. Hani, tes mic kamu. Coba cakap Hani. Cikgu nak dengar langsung. Sorry ya. So maksudnya ada isu sistem. Cikgu tidak dapat dengar. Tapi kamu dengar suara cikgu. Yang penting kamu dengar suara cikgu. Okay. So kalau ada apa soalan yang kamu mau tanya cikgu, type di chat Okay, sebab cikgu tidak dapat respon. Ataupun kalau ada benda yang kamu tidak nampak cikgu dengar, kamu tekan tu, raise hand tu. Tekan butang raise hand tu, cikgu akan cek. Nak boleh nampak siapa yang angkat tangan. Macam sekarang si Aidil ada angkat tangan. Aidil ada benda mau tanya cikgu. Dengan si Iqbal ada angkat tangan. So kalau ada benda kamu mau tanya, tekan butang tu. Kalau tiada, tekan balik je. Slow dia. Okay, sebab cikgu tidak dapat dengar kamu punya bunyi suara. Okay, cikgu, kamu saja yang boleh dengar suara cikgu. Okay, so semua tutup mic supaya tidak mengganggu bunyi kawan-kawan kamu yang lain. Dan cikgu boleh tutup mic kamu. Untuk makluman cikgu boleh tutup mic kamu. Kalau kamu tidak tutup sendiri, cikgu akan tutup mic kamu. So, bila kamu mau tanya sahaja baru buka mic. Tapi sekarang cikgu tidak boleh dengar suara kamu. Kamu tanya pun cikgu tidak dapat dengar. So, type di chat sana. Okay, so kelas kita akan mulakan dengan jadual sifir. Untuk yang first time ikut, kita akan mulakan rutin kelas kita dengan buat jadual sifir dulu. Dan kita guna masa. Untuk yang dah tahu apa benda tu, cikgu akan tunjukkan selepas ni. Masa semak nanti. Okay, so yang lain ready? Semua ready? Type di chat kalau ready. Semua ready kotak sifir ya? Type di chat. Okay, ready. Si Fazrul ready. Okay. Okay, Nurisha, Adilisha ready. Okay, Smeri ready. Okay, Adil ready. Nila ready. Okay, good. Okay, Sharifah. Okay, Sharifah ready. Cikgu akan sebut nama di situ. Sebab itu, kalau kamu pakai akaun kamu, nama kamu lah. Kalau nama bapak kamu lah tu cikgu sebut. Atau adik kamu ke abang kamu yang akan pakai guna. Kan akaun tu. Tidak masalah. Okay, Hakimi. Okay, ready. Alright. Okay, semua. Kalau semua sudah ready. Ready. Bila cikgu cakap mula. Bila siap, tengok masa, tulis masa berapa minit. Contoh kalau kau siap 2 minit ataupun 3 minit, 30 saat. Tulislah 3 minit, 30 saat. Macam tu. Boleh-boleh? Okey, kalau ready, kita mula sekarang. Okey, masa boleh tengok di skrin bila siap. Buat kemas-kemas. Buat kemas-kemas, tulis Buat cantik-cantik. apa cikgu? Apa itu? Siapa yang tak tahu tu sekejap lagi cikgu akan tunjukkan semula apa yang kawan-kawan kau tengah buat. Ini adalah rutin ya. Rutin ni maksudnya perkara asas yang kalau kamu masuk kelas cikgu Samsul, yang comel dan baik hati, siapa yang pernah mengajar dengan cikgu dah tahulah. Ini benda paling asas cikgu akan ajar. Dan benda ni akan menjadi kewajipan kau buat. Setiap kali sebelum matematik, kita akan buat jadual sifir dulu. Dah kisahlah kelas online ke, kelas bersemuka di sekolah ke, cikgu akan minta kamu sediakan satu buku khas untuk jadual sifir pelbagai guna sahaja. Okey. Ini sambil-sambil untuk yang tidak tahu apa benda tu, tak apa, it's okay, kau tunggu dulu kawan kau siap. Selepas tu nanti baru cikgu tunjukkan semula. Apa sebenarnya yang kawan-kawan kau tengah buat. Okey, kita guna kaedah tambah. Contoh sifir 2, 2 tambah 2, 4. Lepas tu tetap siap 2 jari di tangan tu. 4 tambah 2, 4, 5, 6. Kira begitu saja. Okey, tak payah susah-susah. Kalau kau hafal bagus, lagi mudah. Kau mau kaedah menyanyi pun boleh, tak ada masalah. Yang mana kau selesa. Dan benda ni banyak sangat kaedah boleh buat. Okey. Tulis kemas-kemas, bila sudah siap satu baris ke bawah, tidak perlu sudah ulang balik. Yang melintang tu, tulis balik sahaja jawapannya. Dan cikgu akan tunjukkan nanti. Cuma kamera cikgu terbaliklah nanti bila cikgu tunjukkan. Daryl, first time gak ikut kelas hari ni? Ya. Daryl, first time gak ikut kelas? Ya. Kalau kau first time ikut kelas hari ni, tunggu sekejap. Selepas ni cikgu akan tunjukkan. Kawan-kawan kau tengah buat jadual sifir pelbagai guna sekarang. Okey? Sekali lagi yang baru masuk hari ni, siapa yang first time untuk ikut kelas hari ni, cikgu tidak dapat dengar bunyi suara kamu. Type di chat saja. Apa-apa mau tanya, type di chat. Cikgu tutup kamu punya mic, takut mengganggu bising bunyi kawan-kawan kau yang lain. Okey. Kawan-kawan kau tengah buat jadual sifir sekarang. Sekejap lagi cikgu akan tunjukkan semula siapa yang first time ikut kelas hari ni. Ini sebab hari ni adalah kelas yang ketiga sudah untuk matematik daripada minggu lepas. So rata-rata kawan-kawan kau sudah tahu apa benda ni. Yang first time ikut, mungkin kalau kau ada tengok rakaman kelas-kelas kami sebelum ni 2 kali, kau tahu sudah apa yang kita buat sebenarnya. Dan cikgu memang ada ajar sebelum 2 kelas sebelum ni, cikgu sudah tunjukkan dalam rakaman tu, dalam kelas sebelum tu. So kalau kau tidak tahu lagi,
dan kau tidak confirm, sekejap lagi cikgu akan tunjukkan. Diorang tengah buat jadual sipir sekarang ni. Okey, 2 minit mau masuk 3 minit sudah. Cikgu akan bagi peluang sampai okey. Muayyid baru masuk hari ini. It's okay. Siapa yang baru first time masuk hari ini, kawan-kawan kau tengah buat jadual sipir dan cikgu akan tunjukkan semula macam mana buat benda tu selepas ini. Okey? Okey Ainan. Okey Muhammad Fadil. Okey Muhammad Fadil. Okey, siap tengok masa kamu di skrin ya. Tulis masa kamu di skrin. Sekali lagi cikgu beritahu yang sudah pernah buat, kita buat jadual sipir bukan dengan kaedah hafalan ya. Tapi kalau kau boleh hafal, cikgu sangat-sangat galakkan kau hafal sipir. Kalau kau tidak dapat hafal sipir, guna kaedah tambah berulang-ulang. Dengar suara. Okey, 3 minit 31. Good Amira. Okey, Siti Aisyah is okay. Aisyah Hazika baru masuk. Siapa yang ikut first time kelas hari ini, kau mungkin tak tahu apa kawan-kawan kau tengah buat. It's okay. Sekejap lagi cikgu tunjukkan semula. Okey, yang lain teruskan. Pastikan setiap kali kita buat jadual sipir ni, masa kau lebih baik daripada masa sebelum tu. Contoh sebelum ni kau buat 10 minit. Pastikan dia berkurang lah 9 minit 30 saat. Selepas tu pergi 9 minit. Seterusnya dia berkurang. Sepatutnya begitu. Okey, kalau masanya semakin bertambah, maksudnya kau punya cara kau buat tu bukan semakin baik tu, semakin tidak baik. So pastikan masa kau semakin baik. Tapi sebelum masa tu kau bersaing ataupun kau buat untuk masa tu, yang paling penting dulu kau kena betul-betul buat dengan betul lah. Kalau cepat kau buat tapi semua salah, tiada guna juga kau buat jadual sipir tu. Sebab cikgu mau pastikan kau tahu buat dengan betul dulu, dan yang kedua kau buat dengan pantas. Sebab kita mau tepat dan cepat. Bukan cepat tapi salah semua. Tak ada guna buat jadual sipir tu kalau cepat siap tapi semua salah. Kita mau tepat, paling penting tepat dulu jadual sipir tu, cara kau buat maksudnya betul semua, selepas tu cepat. Itu yang paling penting. Kalau dapat buat betul dengan tepat, itu bagus sudah tu. Makin lama makin baik kamu punya masa. Okey, alright, yang siap good. Okey, Fazrul pun sudah siap, 4 minit 30 saat. Okey, good. Dia yang di depan tu minit Yang depan sekali tu minit, yang macam sekarang 5 kan, itu minit. Yang ini ini saat. Ini kiraan yang cepat dia. So tengok yang kedua dan ketiga saja. Macam sekarang ni masanya sekarang 6 minit 3 saat, 6 minit 6 saat. Itu saja yang kau perlu tengok. Yang di belakang tu tak perlu kau salin tu. Itu tak perlu. Itu kiraan detik dia tu lagi cepat daripada saat. Okey. Okey sudah? Alright. Okey siap. Okey good. Okey cikgu bagi peluang. Seperti biasa untuk kemarin kelas hari ini cikgu bagi sampai 10 minit. Hari ini cikgu bagi sampai 9 minit. Okey, kita kurangkan 1 minit setiap kali satu kali kelas. Okey siap good. Alright. Yang siap tu sambil-sambil tengok balik jadual kau, pastikan betul. Dan kita akan semak selepas ni. Kalau di kelas selalunya selepas siap cikgu akan minta kau tukar dengan kawan kau. Di sebelah, di depan ke di belakang, di kiri kanan kau untuk semakan silang dia panggil. Sebab jadual sipir ni penting, selain kau tahu buat dengan betul, yang kedua kau kena tahu semak sendiri dengan betul. Sebab apa? Sebab dalam peperiksaan nanti ataupun ujian, cikgu tidak boleh bantu kau, kawan kau tidak boleh bantu. So kaedahnya kau kena tahu cara menyemak yang betul jadual sipir tu. Dan bila ada salah terus buat pembetulan. Kenapa? Penting sangat. Sebab apa? Sebab kalau jadual sipir kau salah, nanti semasa kau jawab soalan kau rujuk jadual sipir, kau akan dapat rujukan yang salah. So penting untuk kau tahu semak dulu dan betul lah, dan barulah boleh guna jadual sipir tu semasa jawab latihan ke, jawab soalan ke. Itu cara dia. Okey. Okey, kita ada masa 2 minit, 1 minit 30 saat lagi sebelum cikgu stop masa tu. Siap tak siap? It's okay ya. Teruskan saja. Okey.
Cikgu tahu ada yang mungkin yang first time buat, dia ambil masa. Normal tu. Ada cikgu nampak murid tahun 6 dia buat sampai dekat 30 minit baru siap. Lepas tu masanya berkurang sampai 3 bulan. Paling lama lah cikgu nampak 3 bulan. Kalau murid tu betul-betul ikut apa yang cikgu bagi tahu, 3 bulan dia boleh buat sudah di bawah 3 minit. Tapi kalau murid yang memang sudah hafal severe, selalunya sekejap. Dorang awal-awal saja tu dorang ambil masa dekat 10 minit. Selepas tu dorang pergi terus 5 minit, 3 minit. Dan rekod murid yang pernah buat cikgu ajar, dia boleh buat lebih kurang dalam 54 saat sahaja. Dia boleh siapkan jadual severe tu. Sangat cepat. Cikgu pun kagum macam mana dia buat sebab dia praktis balik-balik buat benda tu. Di rumah pun dia buat kotak, dia latih. Dia ambil masa, dia buat sendiri. Lepas tu dia tengok, lepas tu dia cek. Dia buat lagi. Sampai dia betul-betul mahir. Ada murid yang buat begitu. Dan cikgu sangat kagum untuk murid-murid yang betul-betul dia committed, dia nampak benda tu. Sebenarnya senang benda ni. Kalau kau balik-balik buat, otomatik otak kita ni akan ingat susunan nombor tu. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Awal-awal saya kata perlu tambah. Lama-lama tak perlu sudah. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Otak kita ni bila kita buat selalu, dia akan otomatik ikut. Pernah kau nampak orang belajar makan nasi pakai sudu, daripada kecil sampai ke besar masih lagi belajar pakai sudu? Tak pernah kan? Selalunya kita belajar ni sekali saja. Lama-lama kita akan tahu sudah. Ataupun ada lagi yang masih sini pakai pampers. Yang sudah siap ni. Ada yang masih pakai pampers. Tak tahu macam mana mau kencing berak di tandas. Ada. Masih lagi, mak berak cebokkan. Mak pampers ke penuh. Ada. Yang tahun 4 ataupun tahun 6 yang masih lagi pakai pampers. Tiada kan? Sebab kita sudah besar, kita tahu sudah. Mau pergi sakit perut saja, mesti pergi tandas. Caranya mesti buka seluar. Ada kau berak terus di seluar kau, terus mau pergi kencing, tak payah buka seluar. Terus dia duduk di sana. Tak pernah kan? Mesti kita buka seluar dulu apa. Itu cara dia. Sama juga. Latihan matematik ini kau kena praktis. Mungkin lama masa kecil dulu, kita biasa terberak di seluar, terberak di waktu kita sudah tidak. Mama cakap, okay, kau pandai sudah bercakap, boleh sudah kau tak perlu pakai pampers. So, buka pampers. Tapi kita lupa, rupanya kita nak pakai pampers terberak dalam seluar, terkencing. Dan tak tahu. So, kita dah biasa. Lama-lama kita biasa. Sama jadual severe ni. Awal-awal kita buat salah normal tu biasa. Tapi lama-lama kita tahu sudah, begini salah dia, ini cara dia yang cepat. Kadang-kadang cikgu nampak ada yang hebat, yang campin betul dia. Mau kencing cepat, mau berak cepat. Ada tu orang buat macam tu. Sebab dia praktis balik-balik kan. Sebab ada orang kerja yang berisiko tinggi, yang dia ada risiko dia. So dia buat benda tu, dia cari kaedah yang lebih cepat. So sama kaedah dia. Dalam belajar pun begitu. So awal-awal kita buat mistake tu normal. Tapi kita kena perbaiki setiap kali. Kita cari jalan macam mana mau buat benda tu dengan lebih baik. Okay. So masa, lebih sudah. Cikgu stop masa. Alright. So, cikgu mau tengok beberapa orang dulu sebelum kita semak. Cikgu mau tengok beberapa orang punya jadual severe. Cikgu akan sebut nama, tunjuk di kamera. Cikgu mau tengok Adlisha punya. Adlisha. Tunjuk di kamera Adlisha. Okey. Cantik ada. Tengok kawan-kawan yang lain tengok Adlisha punya. Ini bagus lah sebab mak dia buatkan siap-siap dia punya kotak. Betul lah. Begini boleh. Kalau kau tidak mau buat macam Adlisha, tunjuk Adlisha. Tunjuk saya Adlisha. Kami mau tengok. Adlisha tunjuk saja. Cikgu mau tengok balik. Kawan-kawan ni tengok macam mana Adlisha buat. Begini yang masuk cikgu. Kotak ni sediakan siap-siap. Yang 2 sampai 9 siap. 2 sampai 9 siap. Operasi darab. Yang lain tu kosongkan. Bila kita mula kelas, baru kita buat sama-sama. Angkat sikit Adlisha. Cikgu mau tengok di mana masa kau tulis. Angkat sikit. Atas lagi sikit. Next time Adlisha, masa tu tulis di bahagian bawah tu. Bahagian bawah sebelah kanan. Okay. Dekat sifir 9 tu. Okay. Good Adlisha. Okay. Tahniah. Alright, yang lain tengok macam mana Adlisha buat begitu cara dia. Kalau pakai kertas kosong buat begitu boleh. Kalau ada printer lah di rumah, tak ada masalah. Buat pakai kotak pun tidak ada masalah. Okey, cikgu mau tengok Nela punya. Nela, bagi tengok cikgu di skrin. Belakang sikit. Okey, alright. Okey, tu good. Tengok Nela punya pun buat dengan kemas, bagus. Okey, dia buat garisnya pun kemas, cikgu nampak. Okey, ada masa di bawah. Okey, good. Alright, cantik. Begitu cikgu mau macam gitu, buat kemas-kemas. Sebab apa? Sebab yang mau guna belajar tu kamu, bukan cikgu. Cikgu bukan tengok jadual severe tu. Kamu yang belajar. Jadi kau kena buat untuk diri kau, kena buat dengan betul. Satu orang lagi cikgu mau tengok. Cikgu mau tengok Azim. Orang belum lagi. Azim belum pernah lagi. Yang sudah pernah kelas sebelum ni. Cikgu mau tengok Hakim. Bagi tengok di kamera Hakim. Kamu punya jadual severe. Angkat Hakim. Hakim.
Hakim, cikgu nampak kau punya kepala saja. Ada tengok jalan sipir kamu. Okey, belakang sikit Hakim, belakang sikit, belakang sikit. Belakang sikit. Okey, tengok belakang sikit. Okey, okey. Bawah sikit Hakim, bawah sikit, bawah sikit. Okey, tengok Hakim buat. Alright, okey, kemas. Okey, good Hakim. Alright, tahniah. Okey, terima kasih Hakim. Okey, good cuma cara tulis masa tu nanti cikgu akan betulkan balik. Okey, bagus Okey. So kita semak Ingat, selepas kita buat jalur sifir, perkara kedua kena buat adalah semak. Guna pen boleh, guna pensel pun boleh. Okey. Kalau ada salah, terus bulatkan yang salah tu dulu, selepas tu terus buat pembetulan. Okey, kita semak dulu. Ini jalur sifir tu. Okey, cikgu bagi peluang untuk semak dulu. Okey, cikgu bagi masa 1 minit untuk semak. Tengok betul-betul. Okey, tengok betul-betul. Kalau ada salah, bulatkan dan terus buat pembetulan. Okey, ingat nombor 1 ni ubah pergi darab supaya kita tahu ini adalah jadual sifir. Tapi ingat juga darab tu adalah nombor 1. Okey. Sekali 1 minit untuk kamu semak. Sekali lagi tutup mic sebab saya tidak dapat dengar kamu punya mic. Apa-apa soalan mau tanya type di chat tu ataupun tekan raise hand tu supaya cikgu boleh dengar bunyi masuk yang menunjukkan ada pertanyaan daripada murid. Okey, semak betul-betul. Bulatkan kalau ada yang salah dan selepas tu terus buat pembetulan. Betulkan terus mana yang salah. Okay, sekejap so ada bunyi masuk. Ada beberapa orang kawan kau yang baru terbangun ni juga rasa. Baru masuk kelas. Okay, selamat pagi untuk yang baru first time kelas. Yang baru datang. Sekali lagi kalau ada benda mau tanya, tekan raise hand tu cikgu nampak ada Jamil ni. Jamil Rohayu mau tanya, apa benda mau tanya tu. Type di chat sebab cikgu tidak dapat dengar. Kalau kamu cakap pun cikgu tidak dapat dengar. Type di chat sana. Gunakan chat tu, tanya soalan. Kalau mau tanya soalan dengan cikgu, type di chat sana. Ya, kita buat itu. Siapa ni? Ya, kita buat itu. Siapa yang tanya cikgu tu, kita buat itu sebenarnya. Kawan-kawan kau buat itu tadi sebenarnya. Cuma, cikgu akan tunjukkan balik macam mana mau buat tu. Sebab ada beberapa orang cikgu nampak yang first datang kelas hari ni. Cikgu akan tunjukkan sepintas lalu. Nanti kau akan rujuk semula macam mana mau buat. Apa yang kawan-kawan kau tengah buat sekarang. Itu dipanggil sebagai jadual sifir. Dan benda ni kita buat setiap kali sebelum mula kelas. Dia jadi rutin. Okey, benda yang wajib kita akan buat sebelum mula kelas. Semua ada tu. Sepatutnya kalau kau pakai telefon ataupun komputer memang akan ada butang raise hand tu. Kalau kau tekan nama kau akan naik pergi atas di bahagian chat, di bahagian people tu akan naik. Cikgu akan nampak. Okey. Kalau tiada apa. Ya, buat yang itu. Cuma untuk yang datang kelas ni, yang baru first day, tak perlu buat dulu. Cikgu akan terangkan dulu. Kawan-kawan kau memang buat itu. Ini kali-kali ketiga sudah kawan-kawan kau buat untuk jadual sifir ni. Okey, kalau betul tak ada masalah. Tulis semua sudah. Kalau betul tak ada masalah. Tidak perlu buat pembetulan. Okey, yang salah saja betulkan. Okey, sudah? Settle? Okey, kalau settle, cikgu mau tunjukkan semula kaedah untuk buat jadual sifir ni. Untuk yang first ataupun yang tidak sempat lagi ataupun yang first day untuk ikut hari ni. Sebelum tu cikgu angkat sekali lagi cikgu bagi tahu kamera buka. Semasa kelas kamera buka dan mic tutup. Supaya cikgu boleh nampak kamu punya muka di kamera tu. Okey, kalau kamu punya kamera okey lah. Kalau kamera kamu tidak dapat buka, tak ada masalah. Tapi kalau kamu punya kamera okey, pastikan kamera buka. Supaya cikgu nampak kau ada di depan sana. Alright, kamera tu. Okey, so sekali lagi angkat tangan. Siapa yang first day hari ni ataupun pertama kali ikut kelas matematik secara online di Google Meet. Ini live kelas ni, cikgu rakam kelas ni. Angkat tangan. Oh, ada berapa orang? 1, 2. Okey, cikgu nampak 3. Okey. Alright, maksudnya yang first time ni kau mesti bingung apa sebenarnya yang kawan-kawan kau tengah buat tu. Itu dipanggil sebagai jadual sifir pelbagai guna. Okey, so saya tunjukkan sepintas lalu, cikgu tidak mengambil masa banyak untuk itu. Kau boleh ulang balik. Siapa yang first day untuk ikut ni,
kau boleh tengok semula rakaman ataupun penerangan cikgu berkenaan dengan jadual sifir ni, di mana kau boleh rujuk balik dua rakaman kelas sebelum ni. Cikgu ada post link YouTube berkenaan kelas ni, kelas matematik ni di grup kelas masing-masing. So di sana kau boleh tengok semula rakaman berkenaan dengan kelas yang cikgu terangkan pasal jadual sifir tu. Okay? Alright, so apa-apa pun cikgu akan tunjukkan juga balik memandangkan kamu datang kelas untuk hari ini. So cikgu akan tunjukkan semula berkenaan dengan jadual sifir. Okay? JSPG ni disebut sebagai jadual sifir pelbagai guna. Okay, kenapa dipanggil dia sebagai jadual sifir? Sebab kita buat sifir lah. Sebab dia kotak sifir. Yang kedua, dia panggil pelbagai guna. Sebab apa? Sebab dia sangat banyak kegunaan dia. Okay. Selain digunakan untuk operasi darab dan juga bahagi, jadual sifir ni juga digunakan dalam banyak topik seperti darab pecahan, mempermudahkan pecahan dan banyak lagi topik-topik lain yang gunakan jadual sifir sebenarnya. So, sangat beruntung untuk murid-murid yang kuasai cara buat jadual sifir dan tahu cara untuk gunakan jadual sifir ni. Okay, cikgu sangat galakkan buat jadual sifir ni memandangkan apa? Kerana cikgu tahu ramai isu murid tidak hafal sifir. Bila dia tidak hafal sifir, otomatik dia tidak akan jawab soalan darab dengan baik. Dan yang kedua, dia tidak akan jawab soalan bahagi. Dan topik darab dan bahagi ni, dia bukan sahaja berada dalam topik darab dan bahagi, nombor dan operasi. Darab dan bahagi ni, dia berada dalam semua topik dalam matematik. Jadi bila kau tidak kuasai asas darab dan bahagi ni disebabkan kau tidak tahu sifir, otomatik kau akan rugi di topik-topik yang lain. That's why lah jadual sifir ni benda yang dipanggil kunci dalam matematik. Okay, so cikgu tunjukkan sekali lagi. Sebelum tu Azim ada benda mau tanya ke Azim? Type di chat lah. Cikgu akan sebut nama kamu. Type di chat kalau ada benda mau tanya. So cikgu boleh baca di sana apa benda yang kau mau tanya dengan cikgu. Okay. Siapa yang guna komputer? Zahra guna komputer tiada masalah. Okay je. Okay. Alright. Okay. So tengok di kamera untuk yang first ikut kelas hari ini. Kau boleh tengok di kamera cara-cara. Ini dipanggil asas pertama untuk buat jadual sifir ni, kita kena sediakan kotak sifir. So kotak sifir ni terpulang lah, mau print ke, mau sediakan guna kotak yang besar macam gini ke, ataupun mau guna buku petak yang kecil ke, ataupun guna bergaris-garis, tidak ada masalah. Okay. Kita akan mulakan dengan sediakan kotak dan sediakan nombor asasnya dulu 2 sampai 9. Okey, dan juga 2 sampai 9 ke bawah. Nombor 1 ni ubah pergi operasi darab. Kotak luar ni pastikan garis Okey. Dan ingat jadual sifir ni kita tidak guna kaedah menghafal. Kita guna kaedah tambah berulang-ulang. Okey, dan dia ada beberapa trik dia. Ini salah satu trik ataupun kaedah mau cepat membuat sifir 9 sebenarnya. Kita hanya perlu untuk susun nombor sahaja. Okey, kita hanya perlu untuk susun nombor sahaja. Kalau kau tengok di skrin sekarang, kau terbalikkan saja nombor ni daripada 9 ni, tulis semula 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, dan selepas itu terbalikkan daripada 8 tu, tulis balik 1 2 3 4 5 6 7 8. Dia siap sifir 9 untuk bahagian ni. Bila siap bahagian ni, tulis semula saja daripada 18 ni sampai 72, tulis semula di sini. 18 sampai 72. Jadi dia begini, dia punya bentuk. Siap sudah dia punya kotak luar ni, maksudnya kawasan luar dia punya border dia. Tinggal kau isi di bahagian dalam saja. Okey. Contoh sifir 2. Macam mana kita mau buat sifir 2 ni? Kita gunakan kaedah tambah. Okey, 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah dengan 2 sama dengan 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10 dan seterusnya. Bila siap sifir 2 ke sebelah kanan, sebelah bawah begini pun kita gunakan tulis semula jawapan yang daripada sini, tulis semula sahaja ke sini. Ini dipanggil kaedah dia. Ini asas lah. Maksudnya ini yang pertama. Untuk siapa yang betul-betul tidak hafal sifir, guna kaedah tambah dulu. Tapi kalau kau sudah hafal, otomatik kau boleh tahu susunan nombor tu. Kalau kau biasa guna kaedah menyanyi pun boleh guna. Tiada masalah. Okey. Dan seterusnya sifir 3 pun sama. Kita guna kaedah tambah juga untuk asasnya. Lengkapkan saja mana kotak yang belum, tambah saja. Contoh ini 9. Macam mana dapat? 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 3, dapat 15. 15 tambah 3, dapat 18. Seterusnya dapat 21 dan 24. Okey, selepas tu, tulis saja 12 sampai 24 tu, tiru semula di bahagian sini. Okey, dan seterusnya, kiraan dia pun sama sehinggalah siap kotak sifir ni. Boleh?
Okey, ini asasnya. Untuk yang first time, untuk ikut kelas hari ini, boleh tengok balik. Cikgu ada terangkan benda ni secara detail di 2 kelas sebelum. Ini cikgu bagi sepintas lalu saja untuk kau tahu apa sebenarnya yang dibuat dalam kelas. Dan benda ni adalah wajib dalam kelas Cikgu Samsul. Okey, kelas Cikgu, kau wajib untuk buat jawapan sifir ni sebelum kita mula belajar. Boleh-boleh? Okey. Alright, setakat itu settle pasal jadual sifir. Okey, dapat. Untuk yang first day untuk hari ni, selepas habis kelas ni baru kamu buat semula, okey? Okey, dan ready sebab minggu depan setiap kelas matematik kalau kita masih online akan berlaku pada hari Isnin dan hari Rabu. So ready awal-awal kotak sifir tu dan kita akan mula kelas dengan buat jadual sifir seperti biasa. Okey. So untuk makluman murid-murid hari ini, cikgu akan tunjukkan sikit. Kita akan belajar hari ini pasal nilai nombor dan untuk makluman kelas hari ini masih bergabung lagi. Memandangkan cikgu akan fokus kepada asas dan insya-Allah selepas modul diedarkan untuk makluman, guru-guru tengah sediakan satu modul pembelajaran untuk matematik terutama sekali untuk tahap 2, 4, 5, 6 dan modul tu tengah diperbanyakkan, dikasih banyak di sekolah. Dan insyaAllah mungkin hari Sabtu nanti mak ayah kau akan datang ke sekolah untuk ambil modul tu dan bermula minggu hadapan cikgu akan asingkan kelas. Maksudnya tahun 4 elit 2 dan 4 elit 5 kamu akan belajar sekali dengan kawan-kawan kau dan 6 elit 6 kamu akan berasing. Okey, cikgu akan adakan 2 sesi. Contohnya kelas minggu depan Isnin kita kelas 10.30 sampai jam 11.30. Maksudnya setengah jam tu adalah untuk tahun 4, setengah jam berikutnya adalah untuk tahun 6. Sama juga macam kelas hari Rabu 7.30 sampai 8, 9 ni dalam masa mungkin 40 minit untuk kelas tahun 4, 40 minit lagi untuk kelas tahun 6. Okey, supaya sebab bahan pembelajarannya akan berasing mula minggu depan. Okey, cuma untuk kelas sepanjang minggu ni sehingga hari ni dan esok cikgu akan gabung kelas tu sebab kita mau fokus kepada benda-benda asas ataupun rutin disiplin yang cikgu terapkan dalam kelas matematik. Okey, boleh faham Alright. Okay, so hari ni kita akan masih kepada nilai nombor. Asas maksudnya nilai nombor ni, kalau cakap pasal nilai nombor ni, cara baca nombor, cara sebut nombor. Siapa sini tak tahu pasal nombor lagi? Kalau tulis nombor, dia cikgu bagi tengok nombor, dia tidak boleh sebut nombor tu dengan betul. Ada lagi yang masih tidak pandai membaca nombor. Nombor 1 pun dia tidak tahu apa binatang cikgu nombor 1. Kosong tu apa cikgu? Ada yang tak pandai tulis nombor lagi. Angkat tangan. Yang masih tidak tahu nombor. 0 sampai 9 pun dia tidak tahu. Yang mana 1 0, mana 1 9, mana 1 nombor 1 ada. Oh cikgu saya ni tak tahu ni kalau begitu. Yang tak tahu baca nombor angkat tangan. Ada? Yang masih tidak tahu baca nombor. Ada? Oh, okay, good. Alright, semuanya okay juga nampak kalau begitu. Cikgu mau test kalau betul boleh atau tidak. Okay, cikgu akan test beberapa orang untuk kita tengok sama ada dia betul-betul boleh atau tidak tu baca nombor yang cikgu akan tunjukkan. Okay. So, siapa yang mau cuba? Okay, siapa yang mau cuba? Ada yang mau cuba? Angkat tangan kalau mau cuba. Ada yang mau cuba? Kita pergi yang paling asas. Hari ini cikgu mau ajar cara yang paling basic untuk kita menyebut dan menulis nombor dengan betul. So cikgu tahu ada lagi murid yang tidak tahu menulis nombor, membaca nombor dengan betul. Kalau 019 tu senang lah. Tapi bila nombor tu semakin besar, pergi ribu, pergi ratus, pergi puluh, pergi ratus, pergi ribu, pergi puluh ribu, ratus ribu sampai juta, dia bingung sudah. Bingung-bingung sudah dia membuat. Okey, soalan cikgu yang pertama, kau boleh tengok di skrin nanti, cikgu akan paparkan. Okey, kau boleh terus cuba jawab sama ada kau boleh tulis atau tidak nombor yang cikgu bagi. Okey, ready? Okey, tulis di kertas Okey, cikgu mau kau tulis di kertas dan cikgu akan minta beberapa orang untuk tunjukkan jawapan dia. Alright. Kita buat tulis dalam perkataan dulu. Okey, cikgu bagi satu nombor. Okey, ready? Kau boleh tengok paparan sekejap, cikgu tunjukkan di skrin. Okey, soalan dia. Nombor yang akan kau nampak selepas ini. Cikgu mau kau tuliskan nombor tu dalam perkataan. Okey, cikgu bagi masa 30 saat.
Kita kasih besar sikit. Oke, sekali lagi. 30 saat. Tulis nombor yang kau nampak di paparan skrin tu dalam perkataan. Kita tengok. Nurhani tidak nampak. Sepatutnya kau nampak di skrin. Yang lain boleh nampak kan paparan di skrin sekejap. Cuba tengok balik. Sepatutnya kau boleh nampak paparan di skrin tu dengan besar. Cuba kasih besar lagi. Sepatutnya kau boleh nampak paparan di skrin tu. Okey, tulis nombor tu dalam perkataan. Ini cikgu mau ajar pasal beberapa trik pasal tulisan nombornya. Boleh? Okey, sudah? Siap? Okey, cikgu mau cek. Kita tengok berapa orang yang boleh tunjukkan dia punya jawapan dengan betul. Okey, cikgu mau tes. Okey. Jamil. Siapa yang pakai akaun nama Jamil tu? Okey, buka mic. Alamak, mic cikgu pula. Cikgu nak boleh dengar kamu punya suara. Sekejap. Bagi tengok di kamera jawapan kamu. Cikgu mau tengok. Siapa yang pakai nama Jamil tadi tu? Dia punya sekejap. Belakang sekejap. Cikgu pin dulu kamu punya jawapan. Belakang sikit. Okey, 12. Okey, cikgu nampak. 12,309. Okey, dia jawab 12,309. Okey, good. Okey, tahniah. Kita tengok benda ni betul ke jawapannya? 12,309. Cikgu mau tengok satu orang lagi. Okey, cikgu mau cek satu orang lagi. Di skrin. Cikgu mau tengok jawapan si Daryl. Daryl, bagi tengok di kamera kamu punya jawapan. Daryl, angkat kamu punya jawapan. Angkat jawapan kamu, Daryl. Bagi tengok di kamera. Cikgu mau tengok apa yang kamu tulis. Oh, tak nampak Daryl. Tak nampak cikgu punya. Sebab di belakang kamu ada cahaya. Okey, it's okay, Daryl. Apa Daryl, tulis jawapan kamu di chat tu, Daryl. Cikgu mau tengok apa jawapan kamu di sana. Okey. Satu orang lagi cikgu mau cek. Siapa yang pakai nama Suryani tu? Yang pakai nama Suryani. Bagi tengok di skrin. Kamu punya jawapan. Yang kau tulis di kertas. Cikgu mau tengok. Bagi tengok di skrin. Bagi tengok di kamera. Angkat sikit. Angkat jawapan kertas kamu. Dekat sikit di kamera. Atas sikit. Apa kamu tulis? Cikgu mau baca. Tak berapa jelas kamera kamu. Okey, kamu asingkan. Cikgu tak berapa nampak. Okey, thank you. Okey, satu orang last sekali lagi. Cikgu mau tengok satu orang lagi. Cikgu mau tengok jawapan. Siapa yang pakai nama Mami Easy ni? Siapa nama dia ni? Cikgu pun lupa nama dia. Angkat di kamera. Angkat kamu punya Cikgu mau tengok. Depan sikit. 1,039. Dia jawab 1,039. Okey. Alright. Okey. So kita tengok balik apa jawapan yang betul. It's okay. Salah tiada masalah. Jangan takut. Kalau salah tu normal. Okey. Kita cuba. Belajar memang macam tu. Kita tengah buat tulis nombor Daryl. Siapa yang tanya, kita tengah belajar cara tukar nombor kepada perkataan dan perkataan kepada nombor. Okey. So, nombor yang ditunjukkan tadi tu, okey, cikgu akan bagi tengok di skrin. Balik. Mungkin ada yang masih tidak nampak. Okey, cikgu bagi tengok balik paparan soalan tu. Supaya kau boleh nampak. Itu nombor soalan dia. Yang cikgu bagi tengok tadi. Dan cikgu akan tunjukkan dia punya trik-trik cara untuk menulis nombor ni dengan betul. Okey. Sekejap lagi cikgu akan bagi cuma paparan yang akan kamu nampak di kamera cikgu nanti selepas ni. Dia akan terbalik. Itu soalan dia. Itu nombor soalannya. Cikgu bagi tengok nombor dalam soalan tu dulu. Supaya kau nampak nombor soalan tu. Okey, dia minta soalan tu tulis dalam perkataan. Itu dia punya soalan dia, tulis dalam perkataan. So, macam
macam mana membuat benda tu tulis dalam perkataan. Ha? Okey. Okey. Okey, kalau kamu tengok paparan di skrin cikgu sekarang, cuma tulisannya terbalik ah. Cikgu cuma setengah mencari kaedah macam mana mau kasih nampak benda tu secara tidak terbalik supaya kau tidak nampak. Cuma kau boleh faham kalau kau sudah cuba tadi, kau tahu sudah nombor yang akan cikgu tulis. Okey. Ini nombor soalan dia tadi. Kalau kau boleh nampak paparan di sana, cikgu tulis nombor soalan tadi, dia minta tulis 1, 2, 3, 0, 9. Okey. Betul? Itu yang soalan yang dia tulis sana. Betul kan? Soalan tu 1, 2. Cuma paparan kamu nampak terbalik. Okey, cikgu mau tunjukkan kaedah ataupun cara bagaimana mau tulis nombor dengan sangat mudah. Okey, susah mau salah. Susah mau salah. Ini nombor dia, 1, 2, 3, 0, 9. Cuma kamu nampak terbalik tu di sana. Okey, kamu tulis balik supaya kamu buat sama-sama cikgu supaya kau tahu macam mana benda ni mau buat tanpa susah. Dia nampak kabur. Kalau kamera kau kabur tu kau nampak. Okey. Ini nombor dia sekarang. So, kaedah dia bila tulis nombor begini, perkara pertama yang kau perlu tahu, asingkan nombor ni. 3 nombor daripada belakang ni. Ni 1, 2, 3. 3 nombor ni. Asingkan dia. Buat dia satu garisan begini. 3 nombor belakang tu asingkan. Okey. Nombor di depan ni, ini dipanggil sebagai nombor SA. Rumahnya ni adalah SA. Cikgu sudah tunjukkan semalam kita ada belajar pasal nilai tempat dan nilai jid. Ini puluh, ini ratus. Betul kan? Okey, 10 itu nama tempatnya. Okey, selepas itu ini adalah ribu. Okey, dan ini adalah ribu. Okey. So kenapa kita mau asingkan dia pergi 3 nombor? Sebab bila ada 3 nombor begini, terus tulis di atas garisan ni, ini dipanggil ribu. Dia pengasingan antara nilai tempat 10, ratus kepada rumah geng ribu. Okey, so bila tulis nombor dalam perkataan, kita baca daripada depan terlebih dahulu. Tutup dulu nombor 3 ni. Kita baca daripada depan dulu, 12 dulu. Kita sebut 12 sahaja dulu. Okey, 1, 2 kita sebut sebagai nombornya 12, betul? 12, baru kita sebut dia punya nama rumah. 12 ribu. Itu cara dia. Itu kaedah pertama. Untuk tulis dalam perkataan nombor, ambil 12, terus ambil ribu dia. Kita baca 2 nombor di depan dulu. Jadi 12,000. Okey, settle 12,000, barulah baca nombor di belakang. 309. Boleh? Ini cara yang paling mudah dan susah mau salah bila kau tulis nombor dalam perkataan. So, jawapannya adalah 12,309. Boleh? Setakat ni siapa yang boleh faham angkat tangan? Cikgu mau nampak. Siapa yang boleh ikut, boleh nampak, boleh faham yang maksud cikgu ni, angkat tangan. Cuma paparan kamu nampak terbalik tu mungkin di skrin. Cikgu mau terangkan kaedah ataupun stepnya dulu. Cara untuk tulis nombor. Siapa yang faham angkat tangan? Kaedah yang cikgu tunjukkan ni. Okey, ada Suhaimi faham. Okey, Sidiril faham. Si Aidil faham. Jamil, okey. Muhammad, okey, good. Faham. Nadia, good. Kalau tak faham, bagi tahu. Cikgu terangkan balik. Jangan risau. Kita belajar step by step. Ini, kaedah ni mungkin ada yang sudah pernah buat. Ada yang tak pernah langsung. Selama ni, mungkin kau baca, kau tengok nombor, kau tulis sebut saja. Tak tahu macam mana mau tulis. Okey, semula lagi. Cikgu tunjukkan. Satu nombor. Cikgu tunjukkan balik. Ini nombornya. 12,309. Okey. Kaedah dia bila dapat nombor begini, dapat nombor, apa-apa nombor lah, tak kisahlah. Ini yang sekarang ni 12,309. Kalau nombor tu lain pun boleh, tak ada masalah. Cikgu mau tunjukkan kaedah dia dulu. Okey. Bila ada dapat nombor begini, kira daripada belakang. 1, 2, 3. 3 nombor ni, dapat 3 nombor saja, terus letak satu garis di depannya. Nombor ketiga tu. Itu kaedah dia. Okey, itu kaedah pertama dia. Boleh? Selepas itu, sudah tulis satu nombor, tuliskan di atas garisan tu, tulis dipanggil ribu. Sebab apa ribu? Sebab ini memisahkan rumah ke depan ni dipanggil sebagai rumah ribu sudah. Boleh? Barulah kita boleh baca nombor tu dengan mudah. Okey, kita mula daripada depan dulu, tutup nombor 3 di belakang 3 nombor tu, tutup.
Baca daripada depan dulu. 12.000. Okey. Tulis 12.000. Selepas tu tutup balik yang depan, baru baca di belakang. 309. Settle 12.309. Boleh? Okey, cikgu bagi satu soalan lain. Untuk kamu faham. Kita cuba lagi. Ini penting sebab apa? So, ada murid yang masih confused. Bila nombor dia makin besar, dia makin bingung. Okey, cikgu bagi tengok satu nombor. 1, 0, 0, 0, 9. Okey, semua tulis nombor tu. 1, 0, 0, 30 baru 9. Tulis nombor tu dalam perkataan. Sebelum cikgu tunjukkan. Tulis nombor 10039 dalam perkataan. 30 ya. Okey, cikgu bagi masa 30 saat untuk buat. Okey. Alright, siap. Okey, good. Okey, good. Okey, ramai dapat. Okey, good. Okey, faham. Okey, good. Alright. Okey, siap. Alright. Okey. Cikgu mau tengok beberapa orang. Ready. Nur. Siapa namanya Nur ni? Kalau sudah siap, cikgu mau tengok paparan di screen dulu. Nur siapa pada depan ni namanya Nur ni? Cikgu dah nampak nama belakang dia. Nurhani ke tu? Nurhani ke Nurnadia? Nurhani siap cikgu. Nurhani. Yang pakai baju merah biru ni. Lengan dia warna merah. Boleh tengok di screen? Cikgu dah nampak nama dia di tepi dia. Ni, siapa ni Nurhani? Nurhani? Nurhani kan ni? Bagi tengok di screen Hani. Belakang sikit. Mana yang jawapan kamu tadi? Yang kamu tulis tadi? Tak nampak. Terbalik kamu. Oh, tak terang Hani. Cikgu tak nampak sangat. Oh, wait. Okey, 1009. 10. Okey. Thank you Hani. Cikgu nak ada berapa jelas. Sebab ada cahaya di belakang. Kau punya nampak buka beriman je cikgu nampak. Jadi cikgu nampak kuat betul cahaya iman tu. Cikgu tengok satu orang lagi. Yang sudah siap. Aidil. Bagi tengok di kamera Aidil. Kau punya jawapan. Aidil. Bawah sikit. Belakang sikit Aidil. Dapat. It's okay ya. Kamu mungkin tak biasa sangat guna kamera. Okey. 10.009. Okey. Saya jawab 10.009. Okey. Satu orang lagi cikgu mau tengok. Yang lain boleh type jawapan kamu di chat. Sambil-sambil cikgu cek beberapa orang kawan kau yang tulis. Okey. Cikgu mau tengok juga apa yang kamu jawab di chat tu. Okey. Siapa ni? Kalau ada tanya. Okey. Siapa yang ada pertanyaan ni? Hani Zahra Firdaus. Okey. Type di chat ya. Kamu punya soalan. Cikgu boleh baca juga. Okey, cikgu last, cikgu mau tengok satu orang lagi, Azim. Siapa yang pakai nama akaun Azim tu? Azimun yang adik-beradik 2 orang ni. Bagi tengok di kamera kamu punya jawapan. Salah satu. Mana aja? Angkat sikit. Okey, angkat sikit. Okey, 10.009. Okey, good. Alright. Okey, good. Okey, terima kasih. Okey. Sekarang juga tunjukkan okey, good. Okey, sudah. Boleh turunkan. Okey. So, sekali lagi yang lain boleh tengok paparan di screen cikgu. Okey, bila dapat nombor begini, cikgu tunjukkan lagi. Ingat lagi, bila tulis nombor, kaedah pertama kira daripada nombor belakang. 1, 2, 3. Okey, dan terus asingkan nombor tu begini. Okey, 3 nombor asingkan, 3 nombor asingkan. Okey, selepas tu di atas garisan ni tulis terus rumahnya dia panggil 1000. Supaya kau tahu. Dan bila tulis,
tutup nombor dulu. Belakang 3 tu baca daripada depan. Okey, jadi dia panggil 10,000. Okey, 10,000. Dan untuk nombor belakang tutup, sebut nombor ni siap. Apa nombor ni? 9 kan? Jadi jawapannya 10,009. Ada murid dia akan tulis macam mana? Dia akan tulis 10,009. Ada yang buat begitu juga nampak. Ada yang buat 10,009. Ada juga buat begitu. Ramai juga nampak yang buat begitu. Dia bingung macam mana mau tulis nombor ni banyak betul kosong ni. Ada yang tulis 10,000,000,009. Cikgu pun ada nampak begitu. Ada yang buat lagi 10,009. Pun ada yang menulis begitu. Dia bingung macam mana mau tahu nombor tu. So cikgu bagi tahu kaedahnya, asingkan dulu 3 nombor di belakang, letakkan garisan, tulis 1000 di atas garisan. Selepas tu baca daripada depan. Sebut siap 10, sudah sebut 10, apa dia punya rumah? 1000. Jadi 10,000. Baru di belakang terus baca 9 siap kan? Nombor depan mana ada? 00. Jadi sebut 9. Jadi 10,009. Tak perlu sudah baca balik nombor yang ini ni. Faham? Boleh? Siapa yang faham? Angkat tangan. Sebelum kita pergi kepada latihan. Siapa yang boleh faham ni? Jujurlah kau jangan tipu. Sebab benda ni sangat penting. Walaupun dia basic. Menulis nombor, membaca nombor. Tapi kalau ini tak tahu, ramai murid dah tahun 6 sampai tingkatan pun juga nampak masih lagi bingung nombor-nombor ni. Okay, good. Faham? Alright, okay. Okay, good. Faham. Okay, sama juga. Bila jumpa nombor dalam, kita test satu soalan lagi sebelum kita masuk kepada aktiviti. Cikgu mau tunjukkan satu soalan lagi. Satu kaedah lagi, bila nombor tu dalam perkataan. Okay, dia minta tulis jawapannya, tulis nombor tu tulis perkataan. Dia bagi satu nombor, dia bagi satu perkataan, tulis dalam perkataan. Okay, ataupun dia bagi perkataan, tulis dalam nombor. Okay, so cikgu bagi satu nombor, satu perkataan. Okay. Alright. Sekejap lagi kamu akan tengok di screen satu nombor. Cikgu mau kau tulis nombor tu, tulis dalam nombor. Okay. Wait, okay, boleh tengok di screen. Siapa yang okay, window. Okay, cikgu bagi masa 30 saat. Tengok betul-betul nombor tu. Tengok betul-betul paparan di screen sekarang. Okay, soalan dia mudah. Dia suruh tulis dalam nombor. Dia bagi satu perkataan 90,001. Dia suruh tulis dalam nombor. Macam mana buat tu? Cuba. Dalam matematik jangan takut untuk cuba. Salah betul tu cerita kedua. Yang paling penting kau cuba dulu. Supaya cikgu tahu kau betul-betul faham atau tidak. Matematik ni kalau belajar banyak pun tak faham tiada guna. Matematik biar belajar sikit-sikit tapi kita betul-betul faham. Sebab matematik ni sama saja daripada tahun 1 sampai tahun 6. Yang berbeza dalam belajar matematik ni nombornya semakin besar. Itu sahaja. Boleh tengok di screen. 90,001. Cikgu sebut balik soalan dia. Tulis dalam nombor. 90,001. Siapa yang nak nampak tu boleh tengok, boleh dengar cikgu punya arahan. Dia suruh tulis dalam nombor. Cuba. Betul salah cerita kedua. Yang penting cikgu mau kau cuba dulu. Okay. Alright. Okay, cikgu mau tengok beberapa orang. Ada beberapa orang sudah siap cikgu nampak. Good, bagus. Okay, cikgu mau cek yang lain. Yang lain cuba. So, cikgu akan sebut secara siapa-siapa yang cikgu mau, cikgu akan sebut untuk tunjukkan kau punya jawapan di kamera. Okay. Yang lain kalau cikgu tidak sebut nama kau, tulis jawapan kau nanti di chat. Okay, siap. Okay, good. Okay, cikgu mau tengok Fazrul dulu. Okay, Fazrul siap.
Cikgu mau tengok Fazrul punya. Okey, cikgu mau tengok Fazrul punya jawapan sekejap ah. Fazrul, cikgu mau pin kau punya muka di kamera dulu supaya cikgu boleh kasih nampak. Cikgu boleh nampak kau punya. Okey, sekejap ah Fazrul. Okey. Fazrul, buka kamera Fazrul. Okey. Sekejap. 90001. Okey. Alright. Okey, itu jawapan si Fazrul. Okey, terima kasih Fazrul. Satu orang lagi cikgu mau nampak. Cikgu mau cek lagi satu orang punya. Cikgu mau tengok jawapan si siapa yang pakai nama Rohayu tadi tu, cikgu ingat siapa nama muridnya tu. Okey. Bagi tengok di skrin. Kamu punya jawapan? Angkat. Dekat sikit. Supaya cikgu boleh nampak. Angkat atas sikit, atas sikit, atas sikit, atas sikit, atas sikit. 90000. Okey. 000 tu kan? Okey. Alright. Okey, yang lain tulis jawapan kamu yang lain, tulis jawapan di chat ah. Ada yang jawab 9001. Okey, kita cek nanti sama-sama. It's okay. Tidak ada masalah. Betul salah sekali lagi cikgu mau bagi tahu, betul salah tu normal lah. Kita akan cek sama-sama. Okey. So kita tengok balik soalan yang cikgu tunjukkan tadi. Okey, kita cek balik jawapan tu macam mana mau buat soalan tu. Okey, so cikgu bagi satu perkataan. Saya 90,001. Okey, sama kaedah dia. Okey, cikgu mau tunjukkan balik. Sama kaedahnya, kamu boleh tengok paparan cikgu di skrin. Cikgu tulis balik soalan tu. Bila jumpa soalan begini, okey, bila jumpa soalan begini, tengok cuma paparan kamu terbalik cikgu mau bagi tengok sahaja kaedah dia bila mau tukar dia. Ini sama kaedahnya, cuma kaedah ini kita pakai terbalik. 90,001. Ini soalan dia. Okey. So bila jumpa soalan begini, kaedahnya sama yang kita pakai tadi. Okey. Cuma bezanya kaedah yang kita buat tadi itu nombor. Okey, bila jumpa soalan begini, pertama sekali cari kalau ada rumah ribu tadi itu. Ada kan perkataan ribu kan? Gariskan ni ribu ni. Ni kasih garis ribu ni. Supaya kita tahu. Okey, so selepas itu buat macam mana? Selepas ni letakkan di belakangnya buat nombor, sebab ada perkataan ribu. Bila ada perkataan ribu ni, automatik di belakang tu akan ada 3 nombor. So letakkan 3 kotak dulu. 1, 2, 3 kotak. Lepas tu garis. Begitu. Okey. So kita buat daripada belakang tulis nombor daripada belakang. Sebab selepas perkataan ribu tu nombornya 1. Okey, jadi kita tulis 1 sahaja. 1 di mana mau tulis? Nombor paling belakang sekali 1. Letak 1. So nombor di sini mau buat apa? 2 ni. Kawasan 2 depan. Letak saja kosong. Sebab tiada nombor itu disebutkan. Nampak? Okey. Cuba paparan kamu terbalik so kau kena dengar cikgu punya arahan tu. Okey. So barulah di depan dia cakap 90. Maksudnya 90 dia akan ada 2 nombor di sini di depan. So tulis saja di depannya 90. So jawapannya akan jadi 90001. Boleh? Setakat ni boleh faham? Siapa yang faham angkat tangan? Siapa yang faham angkat tangan? Cikgu mau tengok berapa yang faham kaedah ni. Ini kaedah senang sangat senang dan susah mau salah. Bila kau mau buat kaedah ni susah mau salah. Bila kau tulis dalam perkataan tukar pergi nombor. Boleh? Alright, okey. Kalau faham, okey, good. Okey, faham, good. Alright. Okey, kita pergi kepada latihan. Cikgu mau test beberapa soalan, ada 10 soalan yang cikgu sediakan. Okey, semua ready. Kita macam biasa kita akan guna quizzes. Sebab quizzes ni sambil kita bermain, sambil kita belajar. Tapi cikgu tidak mau jawab sembarang. Bila buat latihan, buat betul-betul. Dan hari ini kita mau test sebab ada 42 orang. So kita akan buat, pertama sekali kita akan buat secara berkumpulan dulu. Cikgu mau buat 2 kumpulan saja. Kita mau test kalau dapat shuffle lelaki perempuan. Ataupun kita buat 2 kumpulan saja. Ataupun kita buat 3 kumpulan saja hari ini. Okay, sekejap. Okey, kalau ada soalan tanya. Ini yang paling basic. Bila kau tahu kaedah ni sebenarnya, dia bagi nombor macam mana besar sekalipun, kau akan boleh tahu. Asingkan nombor tu 333. Faham? Boleh ya? Okey, dia ada 2 geng rumah. 1 geng rumah ribu, 1 geng rumah juta. Itu sahaja. Kaedah tulis dia ataupun cara buat dia sama sahaja kaedah dia. Boleh? Okey. So, kita pergi kepada soalan. Cikgu ada sediakan 10 soalan. Jadi cikgu akan kongsikan.
Okey, kita buat tim dulu. Okey, ingat tim ni bila kita buat latihan secara berkumpulan ni, bila cikgu sudah mula, kita tidak boleh memandangkan sini ada berapa ramai, 43 tolak cikgu 41. So kita akan buat dalam 8 darab 5, 40. Okey, kita akan buat dalam 8 kumpulan. Sebab ramai hari ni. So kita buat 8 kumpulan. Kita akan buat 8 kumpulan. Lagi cikgu akan bagi kamu dia punya link ni ataupun okey. Semua boleh tengok di chat. Siapa yang first time ikut kelas cikgu ni, ini salah satu kaedah yang kita pakai ya. Okey, boleh masuk. Siapa yang baru semua klik link di chat tu, masukkan nama betul kamu. Okey. Cikgu, saya baru join, Masukkan cikgu. nama. Saya baru masuk kelas. Okey, ada sudah yang masuk. Klik link tu, masukkan nama. Tulis kelas lagi bagus lah. Dengan letak nama yang bukan-bukan, letak nama kamu. Nama betul lah. Saya punya wifi tak okey. Dapat, it's okay. Siapa yang tidak dapat line laju, tidak ada masalah. Nanti soalan ni cikgu akan kongsi semula juga nanti. Soalan yang sama ni nanti cikgu akan kongsi semula di grup kelas. Bila line okey nanti baru buat. Okey, tidak ada masalah. Okey. Sambil-sambil tu nanti kamu akan boleh tengok soalan juga. Cikgu akan papar soalan juga. Sambil-sambil siapa yang tidak dapat line dia kuat, bila kawan kau buat, tengok soalan yang akan cikgu papar nanti, kau jawab juga. Cuma jawab di kertas lah. Okey, so kalau punya line tak laju, cikgu nak boleh juga Okey, boleh. Okey, semua ready? Ada sepatutnya tolak 3, 40 orang semua. Okey, Siti Aisyah. Okey, Siti Aisyah. Okey. Alright. Sorry ya, cikgu masih lagi dalam proses untuk ingat nama kamu sebab cikgu pun tak berapa kenal cikgu kamu sebab tak bersemuka lagi. So cikgu nak berapa ingat nama. Itulah cikgu galakkan kalau dapat. Next time kalau macam ikut cikgu punya kelas secara Google Meet, gunakan akaun yang daripada sekolah punya, yang ada MOE di belakang. Tengok macam nama si Ahmad Fauzan tu. Itu Fauzan tu memang murid, confirm murid. Si Amira, dia pakai akaun sekolah tu. Si Channel tak pasti. Si Daryl, itu pakai akaun sekolah. Yang ada MOE di belakang dia. Itu semua akaun daripada sekolah. Okey, kalau dapat pakai akaun kamu. Si Aidil, Muhammad Firdaus, Muhammad Hakimi, Muhammad Iqbal. Ini semua guna akaun sekolah. Nur Adilisha, Nur Dania, Nur Hani. Yang pakai huruf besar tu. Nila, Rania. Ini semua pakai akaun sekolah. Bila diorang guna akaun sekolah, otomatik kehadiran diorang pun akan masuk. Memang dia save ikut akaun nama tu. Jadi cikgu dapat detect. Siapa yang pakai bukan akaun sekolah, mamaknya lah yang akan terrekod dalam sistem cikgu. Okey, so cikgu galakkan guna akaun yang atas nama sekolah. Tapi kalau memang tidak dapat masuk guna akaun sekolah tu, tiada masalah guna akaun lain. Yang penting kau dapat ikut kelas. Faham? Cuma cikgu biasa sebut ikut nama yang terpapar di tepi tu lah. Boleh? Okey, so semua ready? Sepatutnya ada 40 tolak 3 orang, tolak 2 cikgu. Sepatutnya ada 42 orang so dalam sini. Baru 33, 34, cikgu bagi peluang lagi. Ada 6 orang lagi belum masuk. Ingatlah kalau aktiviti secara kumpulan ni bila cikgu sudah mula, kau tidak boleh masuk sudah. Sebab dia sudah letakkan kamu ikut kumpulan, jadi bila sudah start dia tidak boleh sudah masuk untuk ikut aktiviti itu. So siapa yang belum masuk, masuk dulu. Cikgu bagi masa lagi 10 saat. Sekali lagi. Ya. Sekejap lagi ya, kita akan kelas sampai jam 9 seperti biasa. Sekejap lagi habis. Boleh sambil kelas cikgu, kau boleh makan lah, boleh makan, boleh minum, makanan ringan boleh, tak ada masalah. Jangan kau masak nasi, goreng, masak kambing, masak unta depan cikgu, janganlah. Tapi kalau mau makan yang ringan-ringan boleh masa kelas, tak ada masalah. Okey, makan jajan ke apa, janji kau bagi perhatian semasa kelas. Bila kita buat aktiviti, buat. Boleh, bila cikgu suruh tulis. Bila cikgu mau tengok, apa yang kau buat, kau kena tunjuk di kamera. Okey, ready? Okey. Siapa yang tekan saja link tu. Ada link cikgu post di chat tu, tekan tu, lepas tu masukkan nama kamu. Okey. Cepat sikit Daryl, cuba dulu Daryl. Kalau tidak dapat Daryl, siapa yang tidak dapat masuk, cikgu akan ulang balik soalan ni nanti di grup kelas. Kau boleh cuba semula nanti di sana. Alright. Okey, so cikgu tidak boleh tunggu lama. Okey, kita akan mulakan. Sekali lagi. Okey, kalau semua sudah ready. Okey. Tengok balik betul-betul soalan tu. Okey.
apa yang kita baru belajar tadi, cikgu shuffle dulu. Kamu punya kumpulan, cikgu shuffle balik supaya adil. Oke, ada 36 pemain semuanya. Sepatutnya ada 40 ah. Ada 4 orang yang dapat masuk. Yang 4 orang yang dapat masuk tu nanti kau jawab semula soalan ni bila cikgu post di grup kelas nanti. Okey, ataupun kau tengok saja paparan soalan, cikgu akan tunjukkan selepas ini. Okey, yang lain ready? Jawab sehabis baik. Tengok soalan tu betul-betul. Ingat kalau kau betul, kau akan membantu markah kumpulan kamu. Kalau kau salah, kau akan bagi kurang juga markah kumpulan kamu. Okey, jawab soalan tu betul-betul. Okey, yang lain tu yang sambil-sambil yang lain jawab. Okey, ini yang soalan-soalan yang kawan kau tengah jawab Siapa yang tidak dapat masuk tu, ini soalan-soalan kawan kau tengah jawab. Kau boleh tengok soalan tu juga. Jawab juga. Siapa yang tidak dapat masuk tu. Soalan pertama, 6214 dalam perkataan ialah apa? Dia ada pilihan jawapan dia di sana. Itu soalan kedua, 7901 tulis dalam perkataan. Soalan ketiga, 53002 dalam perkataan. Soalan 4, tulis yang tidak ada ni cukup bagi kau tulis soalan tulisan dan kau buat di buku saja. Nanti kau ada line okey sikit baru kau jawab nanti masa cikgu post di grup. Soalan 4, 25209 tulis dalam perkataan. Soalan 5, 46214 tulis dalam perkataan. Okey, soalan 6, 73201 ditulis dalam angka. Soalan 7, 21562 ditulis dalam angka. Okey, soalan 8, 9 dan 10 dia minta kau tulis jawapan dia. Okey, tulis dalam perkataan 3412 type nanti ataupun tulis kalau kau tulis di buku. Yang 9, 7450 dan yang ke-10 tulis dalam perkataan 10,000. Ini cikgu bagi sepintas selalu untuk yang tidak dapat tengok yang dapat masuk. Nanti kau akan ulang semula soalan ni masuk ke dalam grup kelas nanti. Alright. Okay, sekarang masih lagi Tiny Wells. Jawab betul-betul Cikgu nampak ada 42 orang sudah jawab soalan salah. 121 betul. Okey, yang kamu nampak paparan di skrin sekarang tu adalah markah kumpulan dan selepas ini juga kalian tahu juga setiap murid yang jawab, setiap satu kamu punya jawapan, setiap orang cikgu tahu kalau kau jawab betul ke, kau jawab salah. Cikgu ada rekod dia untuk setiap murid. Cuma sekarang ni kita buat aktiviti berkumpulan. Jadi paparan yang ada di sana adalah nama kumpulan kamu. Okey. So bila kau betul, kau akan membantu markah kumpulan kau. Bila kau jawab salah, markah kumpulan kau tidak bertambah lah. Okey. Okay, sekarang masih lagi tempat pertama Tiny Wells, kedua British Bunnies, ketiga Walk Slot, keempat Soaring Penguins, kelima Rectius Raccoon, keenam Vegan Shark, ketujuh Royal Rats, dan yang ranking ke-8 sekarang Brave Chickens. Ada 10 soalan saja tu. Tengok betul-betul. Jawab betul-betul. Itu soalan yang baru, topik yang baru kita belajar tadi. Sekali lagi yang tidak dapat masuk untuk aktiviti ni, cikgu akan ulang balik soalan ni dalam grup kelas nanti Untuk aktiviti ni kalau secara berkumpulan, bila cikgu sudah mula kau tidak boleh masuk sudah. Sebab dia sudah masukkan grup tu dalam grup. So kau tidak dapat masuk. Nanti cikgu akan ulang semula soalan ni, kau akan boleh jawab secara individu nanti di grup kelas. Okey? Boleh? Kau akan nampak sekarang tu paparan tu adalah kawan-kawan kau yang tengah jawab soalan sekarang. Okey, ada lagi masa 8.55. Okey, kita akan juga akan bagi masa 3 minit lagi.
Cikgu siap. Okay, ada 10 soalan saja. Cikgu siap. Soalan 5, 8 dan 9 cikgu nampak banyak yang jawab tidak betul. Okay, soalan 5, soalan 8 dan 10. Type betul-betul lah. Type betul-betul jawapan tu. Ada 3 soalan yang dia minta guna type. Okay, masih lagi tiny wheels yang pertama. Okay, 2 minit lagi. Si Junior ini dia punya battery tinggal sikit. Okay. Sekali lagi juga ingatkan, setiap kali kelas matematik dia hanya setakat ni jadual sekarang Isnin sampai Rabu. Kalau kau tahu yang kau ada kelas online yang pakai Meet macam gini, macam di kelas cikgu, of course cikgu akan pakai Meet. So tolong cas kau punya telefon awal-awal ataupun ya kalau telefon lah pakai cas awal-awal malam tu. Kau tahu sudah kelas akan ada esok. So mungkin guna bateri sikit ataupun ready charger di tepi lah. Okay, supaya kalau ada apa-apa kau boleh terus masukkan kau punya charger atau balik nyawa kau punya telefon tu. Cikgu faham tu. Okay. Sekejap lagi kita akan kelas sampai jam 9 saja. Jadi ada berapa tinggal 3 minit saja lagi. Sementara kita tunggu kawan kau habis. Okay, tinggal 1 minit lagi. Cikgu bagi 1 minit yang terakhir untuk habiskan soalan tu. Dan jangan risau kalau tidak sempat siap pun is okay. Kau boleh ulang balik untuk jawab soalan ni. Untuk yang dapat tidak sempat habiskan, cikgu akan ulang semula soalan ni. Cikgu akan post di grup kelas. Cuma kau buat secara individu lah itu. Yang ini kita buat secara aktiviti berkumpulan. Okay, good. Yang siap. Okay, kumpulan shark. Okay, good. Kau punya nama kumpulan ada di atas tu. Okay. Okay, 30 saat. Okay, 2 kumpulan sudah siap. Tiny Wheels masih di atas lagi. Siap sudah. British Bunnies pun siap sudah semuanya. Ahli kumpulan dia. Royal Reds. Sikit lagi. Walk slot pun sikit lagi. Dan 4 kumpulan lain masih lagi tengah menjawab. Jadi kita bagi peluang kawan-kawan kau yang lain masih menjawab. Okey. Ya betul-betul lah. Siapa yang ada soalan pasal apa yang kita belajar hari ini? Hari ini kita belajar cara kaedah yang paling mudah untuk menulis. Kalau dia bagi satu nombor, macam mana mau tulis dalam perkataan. Ataupun dia bagi perkataan, macam mana mau tulis dalam nombor. Okay. So benda ni adalah asas penting dalam matematik. Minggu lepas kita sudah belajar pasal nilai digit dan nilai tempat. Okay. Hari ini kita belajar cara untuk menulis nombor dulu. Yang paling senang dulu. Okay. Alright. Okay, kalau sudah cukup tamatkan. Esok kita mau bincang. Yang belum siap tu, it's okay. Nanti kau boleh cuba semula. Cikgu mau tamatkan kuis ni. So, cikgu mau bincang dulu yang paling penting. Okay, cikgu N. Kita tengok siapa pemenang dia. Dan nama ahli kumpulan ni ada paparan di sana. Tempat ketiga. Okay, Royal Reds. Diorang si Zahra, Zulhelmi. Tempat kedua, British Bunnies. Ada nama ahli kumpulan di sana. Diorang si Faiz. Tempat pertama, Johan. Kumpulan Tiny Wheel. Diorang Fazrul. Si Aidil, Syakur. Okay, si Amira. Okay, yang lain boleh tengok kamu punya markah masing-masing di screen kamu. Okay. Dia akan bagi tengok di sana. Dan cikgu save untuk makluman cikgu boleh tahu setiap markah. Dan setiap murid tu, ini adalah paparan di tempat cikgu. Cikgu boleh tahu siapa yang jawab betul semua. Macam ni, si Ilhan dia betul semua. Si Syakur betul semua. Si Adilisha betul semua. Si Nur Irish betul semua. Fazrul betul semua. Start daripada situ ada beberapa orang salah. Macam si Derry Rushaidi, dia salah 2. Cikgu tahu dia soalan 1 dia salah. Dengan soalan 9. Dan cikgu boleh tahu siapa yang jawab hentam siap semua. Kalau merah semua, siapa ni yang pakai nama bos ni. Dan kali tulis nama betul-betul. Dia tulis soalan 1, soalan 4 saja yang betul. Soalan lain semua salah. Yang tadi si Razak tak sempat habis jawab. Okey, siapa yang tak sempat lagi siap ataupun banyak salah ni. Salah lebih daripada 5 salah. Cikgu mau buat semula latihan tu nanti bila cikgu post. Okey. Cikgu tengok ada 3 soalan. Ada beberapa soalan yang cikgu nampak susah.
Rata-ratanya semuanya di atas 60%. Ada 3 soalan saja yang di bawah 70%. Soalan 3, soalan 5 dan soalan 9. Okey, kita tengok soalan tu. Soalan 3, kita bincang soalan yang susah saja yang ramai salah. Okey, soalan 3 ini. Okey, nyatakan 53,002 dalam perkataan. Sama cikgu bagi tahu, asingkan 3 nombor ni. Okey, tulis baca daripada depan dulu 53,000. Lepas tu yang di belakang ni tak payah sebut 002, terus sebut nombor yang ada saja 2. Jadi 53,002. Ada yang jawab 53,002 sah. Ada juga yang jawab 53,2. Ada juga yang jawab 53,012. Mana ada nombor 12 ni? Ingat lagi, asingkan nombor, terus sebut nombor depan dulu, 53,000. Lepas tu sebut nombor yang terakhir, 2. Itu cara dia. Okey, soalan seterusnya yang di bawah 70%, cikgu cek. Ini lagi satu. Sama, asingkan dulu nombor ni, sebut daripada depan. 46,000. Baru sebut nombor di belakang, 214. Semudah itu saja. Siapa jawab 46,214? 46, mana ribu dia? Ini salah ni, sebab dia ada perkataan ribu dia. Yang ini 46,000. Mana ada 46,000? 46,000. Okey, ini salah ya, so ada perkataan ratus tu. Yang ini 46,000 betul, 214. Ada perkataan san, tak perlu ada san ya. Itu yang kenapa jawapan ni salah. Okey. Satu lagi yang di bawah 70%. Cuba tengok. Ini masih atas 70%. Ini. Tulis nombor berikut dalam bentuk angka. Okey, sama cikgu beritahu ada perkataan ribu, tulis daripada depan dulu ni. Ribu, gariskan ribu, tulis nombor di belakang dulu. 450. Jadi 405. Siapa yang jawab? Ini jawapan yang betul 450. Jadi 450. Lepas tu di depannya 7. Tak 7 siap depan. Jadi 7,450. Boleh? Alright. Okay, cukup stop yang itu. Okay, dah apa? It's okay. Yang penting sudah cuba. Itu yang paling penting, kau cuba dulu. Okay, siapa yang faham setakat ni? Yang dapat apa yang cikgu ajar hari ni? Siapa yang faham? Siapa yang tak faham tu tengok balik. Ini kaedah yang sama kita pakai. Siapa yang angkat tangan, siapa yang faham apa yang kita belajar hari ni? Jujur jangan tipu, angkat tangan. Yang betul-betul faham. Buka kamera semua, buka kamera, cikgu tengok berapa ramai. Okay, good. Okay, good. Okay, yang faham. Okay, siapa yang masih tidak faham, nanti rujuk balik buku teks digital tu, tengok topik ni berkaitan dengan cara tulis nombor, dengan cara tulis nombor dalam perkataan ataupun sebaliknya. Okay, kalau tidak faham juga, message cikgu nanti personal, cikgu akan tunjukkan dan cuba jawab semula. Okay, yang faham. Ingat, siapa yang salah 5 ke atas tadi, jawab balik soalan tu. Faham? Siapa yang betul 5 ke atas tadi dan mau jawab balik pun cikgu sangat-sangat galakkan. Biar banyak, matematik ni makin banyak kali kau buat latihan, kau semakin cepat kau akan tangkap. Boleh? Okay. So good, ramai yang faham. Okay. Sebelum cikgu tamatkan kelas hari ni, okay, kita bagi refresh balik. Okay, apa yang kita belajar hari ni. Okay, pertama, apa yang kita buat hari ni kelas? Masa belajar kelas, tulis di chat sana. Apa yang kita buat kelas hari ni? Kita main masak-masak ke? Kita main berlari-lari ke? Apa yang kita belajar hari ini? Yang kau ingat apa yang kita belajar hari ini? Apa yang kita buat? Type di chat sana. Supaya cikgu mau tahu kau betul-betul ada atau tidak sepanjang kelas hari ini. Apa yang kita belajar hari ini? Okey, nombor. Okey, si Nurhani jawab nombor. Kita belajar pasal nombor. Okey, kenal nombor. Okey, si Amira cakap kita kenal nombor. Okey, yang lain? Okey, pasal nombor. Okey. Alright, lagi yang lain? Okay, sebenarnya hari ini kita belajar tentang cara, sifir dan nombor, betul? Kita ada buat JSPG awal-awal tadi, jalur sifir. Yang kedua, kita cara untuk menulis nombor dalam perkataan ataupun menulis nombor dalam menukar. Okey, yang perkataan ke nombor. Okey, matematik senang. Okey, betul lah, matematik senang sebenarnya matematik sangat senang. Kena letak di otak, walaupun susah bagi kamu sekarang sebab selama ni kamu tak faham sangat. Mula hari ni kena tanam di otak, matematik senang. Bila kita selalu cakap senang ni, Tuhan akan memudahkan kita untuk faham. Sebab cikgu rasa matematik antara subjek yang sebenarnya sangat senang. Sebab apa? Kita belajar benda yang sama daripada tahun 1 sampai ke tingkatan pun actually benda yang sama. Tahun 6 pun benda yang sama. Bezanya nombornya makin kecil. Kalau dulu tahun 1 mungkin belajar 1 sampai 10. Masuk tahun 2 1 sampai 100. Tahun 3 1 sampai 1000. Tahun 4 1 sampai 10,000. Lepas tu 1 sampai 100,000. Masuk tahun 6
belajar sampai nomor juta. Sebenarnya nomornya sama saja, nomor saja itu semakin besar. Oke, semakin lama semakin besar. Jadi sebenarnya matematik kalau kau paham yang paling asasnya kau boleh paham dengan baik, nomor tu bertukar pun kau akan tahu juga caranya. So kaedahnya sama sahaja. Oke, boleh-boleh? Alright, oke, good. Terima kasih kepada yang respon hari ini. Oke, so kalau ada tiada soalan sudah, kita akan tamatkan kelas hari ini. Kita akan hentikan rekaman. Tapi jangan live dulu, so cikgu mau ambil gambar. Semua buka kamera, duduk bagus-bagus. Cikgu mau ambil gambar untuk record dulu. Tapi cikgu akan hentikan rekaman untuk kelas hari ini. Oke, terima kasih. Cikgu hentikan rekaman dulu. Ya, semua duduk bagus-bagus.